Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke channel Muhammad Taufik Ros. Muhammad Taufik Ros. Selamat datang ke channel Taufik Rosman. So ni first video aku nak buat. So hari ni aku nak ceritakan tentang kes pembunuhan beramai-ramai. Alright. So kes pembunuhan ni terjadi kes pembunuhan ni terjadi pada tahun 1947 ni. Berlaku dekat Kuala Lumpur, dekat salah satu stesen kereta api di Kuala Lumpur. Pelaku dia adalah Mat Taram bin Sa'al. Okey, yang dikenali sebagai Uto. Okey, biasa orang akan panggil dia Uto. So dia ni tak tahu dia ni ada masalah apa kan. So Uto ni adalah seorang penanam padi daripada Indonesia di perkampungan Bajar dari Pulau Tunggal berhampiran dengan Sumatera. So beliau memiliki sebuah ladang di Parit Enam Bangan Terap di Teluk Ensen. So dia ni lah pekerjaan dia adalah penanam padi lah sepenuh masa. Okay, nak jadikan cerita, sebelum kejadian berlaku, beliau menjual rumah dan juga tanah beliau. Semua sekali total dia dapat 200 straight dollar. So Taufik tak pasti 200 straight dollar time tu mata wang dia macam mana tinggi. Tapi kalau kita nak convertkan pada duit hari ni, jumlah dia adalah RM35,600. Banyak oh. Kalau dapat tu, kaya. Pada satu hari, dia dengan isteri dengan 3 orang anak dia pergi ke stesen kereta api nak menuju ke Singapura. Okay? Sebab dia naik kereta api nak pergi Singapura, dia nak pergi beli tiket naik feri balik ke Sumatera. Tapi nasib tidak baik. Duit yang dia bawa untuk balik ke kampung tak cukup. Duit yang dia bawa tak cukup. So duit yang dia dah jual rumah tadi, duit yang dia dah jual tanah dia, duit yang dia 200 straight dollar tu tak cukup untuk dia balik. So dia stres. So lepas dia stres, bini dia cakap dia ni tak tidur selama 2 hari berjaga. Tak tahu lah dia fikirkan apa, dia berjaga macam mana aku nak balik. Betul-betul dia stres gila kan. Pada 9 Oktober tu dia cakap aku dah stres, tak apa. Dia bawa semua keluarga dia dengan isteri dan 3 orang anak dia balik ke Perak dengan menaiki bas sebelum menaiki kereta api daripada Singapura ke Kuala Lumpur. Dia balik geng, dia dah macam balik. Selepas dia naik kereta api tu dia diam, dia tak berbual dengan bini dia tak berbual dengan anak dia. Diam ni sebab stres lah kan. Mana tak stres, duit dah bawa nak balik kampung je, kita dapat balik kampung. So dia stres. Dia duduk dalam kereta api, dia diam je. Tapi pada satu saat, iaitu pukul 6.10 petang, dia macam tak tahu apa benda yang dia fikir kan. Dia bangun, dia pergi restoran dekat dalam kereta api tu. Aku pun sebenarnya tak tahu dalam kereta api di restoran. Okay, tapi dia bangun, dia nak pergi ke restoran. Bila dia dah sampai kat restoran dalam kereta api tu, dia terus keluarkan sebilah pisau yang berada dalam kocik dia. Dia pergi bunuh orang-orang yang ada kat situ. So salah satu dia adalah pegawai lah. Bukan satu, bukan 2 guys, tapi 4. Okay, salah seorang daripada mangsa beliau adalah Sarjan Herbert Victor Masto. Sorry kalau aku salah sebut. Sarjan Herbert ni mati guys. Mati sebab tikaman yang utuh bagi ni tepat kena dada. Meninggal. Dia mati je kat situ. Bukan dia seorang je mati guys. Seorang lagi pegawai yang bernama J. Cormac juga mati di dalam kereta api tersebut. Kau tergagap aku. Seorang lagi guys, dia mati atas sebab kena tikaman dekat perut, kat usus guys, abdomen dia. So kematian dia adalah sebab bleeding . Banyak sangat darah keluar. Dan seorang lagi pegawai yang bernama Robert Ralston juga ditikam di dada tapi tidak kena jantung. So dia selamat guys. Dia tak mati time tu, tapi dia selamat. Tidak berhenti dekat situ guys. Dia tikam lagi seorang lelaki berbangsa Melayu bernama Muhammad Yusof dengan seorang lagi lelaki berbangsa India bernama Mani Malai. Tetapi alangkah sedihnya guys, lelaki yang berbangsa India ini yang bernama Mani Malai mati 2 hari selepas kejadian guys. Kesian, tak bersalah orang kat dalam tu. Orang kat dalam tu nak eleng nak makan kan. Dia datang-datang buat kepala keluarkan pisau. Tok. Macam tu je. Aku pun tak tahu apa yang dia kena rasuk dengan hantu apa ni. Selepas kejadian berlaku dalam tu kecoh Kecoh satu kereta api tu. Kereta api terpaksa berhenti guys. Emergency.
Diorang terpaksa berhenti BNC. Uto ni pula rasa macam, ramak macam dah ada ramai tahu, pegawai ramai dah tahu. So kereta api tu berhenti, dia ambil kesempatan, dia keluar, dia lompat, dia lari. Bila dia lari tu guys, dah lari lah ni. Ingatkan aku ingatkan dia dah nak balik rumah ke, nak lari mana-mana. Tak. Dekat bawah jabatan kereta api tu ada seorang gelandangan. Gelandangan yang tak bersalah tu, dia bunuh juga guys. Dia bunuh juga orang gelandangan tu. Allahu Akbar. Teruk lah Mamat ni. Memang betul-betul kena rasuk lah dia ni. Okay kan, lepas dia dah bunuh orang yang dekat bawah rel kereta api tadi tu, kemudian dia berjalan, dia tak lari guys lah, dia jalan, dia masuk dalam sebuah pondok kongsi dekat Sungai Tangkas. Dekat Sungai Tangkas ni aku ingatkan dia macam nak relax, nak makan ke apa kan. Tak, dia masuk dekat dalam kampung tu, dia bawa nak, dia pergi membunuh seorang lagi mangsa yang berumur 40 tahun iaitu Chio Hin. Teruk beg dia ni. Orang tua tu pun dia bunuh macam tu je. Bukan Choi Hin saja yang menjadi mangsa dia dekat kampung tu. Bukan kampung, pondok. Tapi ada lagi 2 orang tua. Tapi aku tak dapat detail dia siapa orang tu. Lepas tu dia cederakan 3 orang kanak-kanak dengan 9 orang yang lain. Lepas tu dia belah pada kampung tu. Dia ni biul betul lah. Okay, lepas dia dah buat berangai yang tak elok tu dekat pondok tu. Dia lari dekat, masuk ke dalam hutan dekat kawasan tu lah. 1 jam kemudian polis sampai. Lepas polis sampai je, mana yang cedera parah, diorang terus bawa pergi hospital. Okay, dalam ramai-ramai kat dalam pondok tu, Chohin tadi dah mati, kena bunuh dengan dia. Tapi ada lagi salah satu yang mati dalam perjalanan nak pergi ke hospital guys. Kesian Allah. Okay, lepas tu, polis yang ada kat situ semua mencari si Utoh ni guys. Dapat daripada perkampungan tersebut, Utoh ni lari ke kawasan hutan ke sekitar Bangi guys. So, polis yang berada di kawasan tu untuk buat pencarian si Utoh ni lah. Dan dapat juga berita yang Utoh ni berjalan sejauh 90 batu atau lebih kurang 144 kilometer. Lebih kurang macam tu guys. Sebelum sampai ke rumah dia. Maknanya dia nak balik rumah guys. Rumah dia dekat Parit 6. 36 jam kemudian. Allahu Akbar. Aku stres nak cerita pun macam tapi tu lah, dia ni memang Roy. Bukan Roy, Utoh. Hati kau keras. Lepas dia dah sampai rumah dan 36 jam kemudian tu, polis dapat tahan dia guys dekat rumah. So time tu family dia semua tak ada lagi kat rumah. Dia seorang yang dia bawa sampai rumah. Polis dah sampai, polis buat siasatan kat atas dia. Polis tanya dia, kau daripada mana, buat apa dan sebagainya. Sebab aku pun tak tahu kan apa yang polis tengah siasat dia time tu. Lepas tu korang tahu tak si Utoh ni cakap apa kat polis tu? Dia tipu polis tu guys. Dia cakap dengan polis tu, duit dia habis, nak balik ke Sumatera. Lepas tu dia terpisah dengan isteri dengan anak dia 3 orang kat dalam kereta api tu lah. Dia kencing polis tu guys. Dia tipu polis tu guys. Bukan 1, bukan 2. Aku tak tahu berapa banyak dia tipu. Lepas tu dia tipu kat polis tu. Dia cakap masa dekat dalam kereta api tu, dia dihalau keluar sebab dia ada bergaduh dengan seorang lelaki dalam tu. Sebab apa? Sebab aku tak tahu. Aku pun tak pasti sebab apa. Ada yang cakap dia bergaduh disebabkan tertumpahkan air cawan. Tapi aku tak sure mana satu yang betul. Tapi yang pasti dia cakap dia ada bergaduh dengan seorang lelaki dalam kereta api tu. Lepas tu orang-orang kat dalam kereta api tu semua halau dia keluar. Lepas tu polis pun banyak tanya. Lepas tu cakap dia tak ingat apa-apa lepas dia keluar daripada kereta api tu. Boleh tak ingat apa-apa? Kau bukan jatuh ke apa? Kau boleh cakap kau tak ingat macam tak ingat apa-apa. Saya tak ingat apa-apa cik. Dia ni memang legend. Ada salah seorang pegawai yang terbaca pembunuhan beramai-ramai di stesen api Bangi ni. Dia terus mengesyaki bahawa Utoh adalah suspek dan pihak berkuasa tengah carilah. Utoh ni terus ditahan dan dibawa ke balai polis Sarbak Bernam. Bila dah kena tangkap tu, isteri dia sendiri datang buat pengakuan yang bahawa orang yang membunuh dalam kereta api tu adalah suami beliau. Isteri dia sendiri yang mengaku dengan polis dan buat pengencaman dekat sana. Okey. Oleh itu, Utoh didapati bersalah bahawa membunuh pegawai Herbert Marston pada 13 Oktober. Ini memang aku, ya Allah. So, bila dah isteri dia buat pengencaman, isteri dah bagi keterangan dekat polis dan sebagainya. Dia didapati bersalah dan didakwa atas pembunuhan Herbert Marston pada 13 Oktober. Gila beg dia ni. Aku pun tak tahu apa masalah dia ni. Takkan pasal tak dapat balik kampung sampai bunuh orang. Ramai dia bunuh dalam satu hari tu. Ya Allah Akbar.
Pada 29 Oktober, Uto dihantar ke Hospital Sakit Jiwa Tanjung Rambutan setelah diisytiharkan gila. Dia terus bio kan, mungkin kat dalam tu dia cakap, apa aku dah buat ni, apa aku dah buat ni. Isteri dengan anak dia pun kita tak tahu macam mana. So dia stres sebab apa yang dia dah buat time tu. Dia memang tak boleh nak buat apa sebab benda pun dia jadi. Sebab tu dia jadi gila guys. Okay, laporan mengenai Mat Taram bin Saal dan juga dikenali sebagai Uto ni hilang macam tu je guys. Sampai sekarang macam tu diam je. Kita pun tak tahu macam mana nasib isteri dan juga anak-anak beliau. Sampai sekarang dia macam diam je. Lama guys. Oh, cerita je agak-agak sadis. Semoga mangsa-mangsa kejadian yang meninggal dunia atas sebab pembunuhan ni, semoga dirahmatilah. Okay? Okay guys, itulah cerita tentang pembunuhan beramai-ramai di stesen kereta api di Malaysia pada seketika waktu dulu sebelum kemerdekaan guys. Sangat-sangat sadis guys. Walau apa-apa pun, kita doa baik-baik untuk mereka. Sekian dari Taufik Story Channel. Until next time guys. Bye-bye.